Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sahabat Nabi SAW berkahwin dengan isi kahwin emas beratnya 1 biji kurma. Adalah harganya itu kira-kira 5 dirham. Dan adalah Sa'id ibnu Musayyab mempersuamikan ia akan anaknya yang perempuan dengan Sayyidina Abu Hurairah dengan isi kahwinnya 2 dirham. Kemudian dibawanya anak itu kepada rumahnya Abu Hurairah pada malam hari dan memasukkan ia akan dia anak ke dalam pintu rumah itu. Maka pergi ia daripada situ, kemudian ia datang kepada anaknya itu kemudian daripada 7 hari kerana memberi salam akan dia. Dan adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menegahkan ia daripada memahalkan akan isi kahwin, serta berkata tiada berkahwin Rasulullah sallam dan tiada mengkahwinkan ia Nabi akan anaknya yang perempuan dengan isi kahwin yang lebih daripada 400 dirham. Baik, kita sambung lagi tentang mas kahwin. Yang pertama, apakah hukum mas kahwin di dalam perkahwinan? Dan apakah arti mas kahwin? Supaya kita faham. Mas kahwin ini artinya harta yang diberi oleh suami kepada isteri dengan sebab berkahwin. Harta yang diberi oleh suami kepada isteri selepas daripada akad nikah, ataupun ketika upacara ijab kabul. Sebab apa wajib harta tu apa benda? Boleh buang pih lah sikit. Dengung. Baik, ulang balik. Arti mas kahwin, harta yang wajib diberi oleh suami kepada isteri dengan sebab menikah tu. Bukan pitih, harta. Ulama tak sebut pitih. Kena faham. Apa makna harta? Benda-benda yang boleh diambil manfaat oleh isteri, maka dikira harta. Bila dikira harta, sah. Jadi kalau tidak boleh ambil manfaat, maka bukan dikira harta. Contohnya kalau ikan air seekor, isteri tu boleh ikan air seekor kita beri, dia boleh makan. Boleh. Maka dia boleh ambil makan, kita panggil ambil manfaat. Maka tu dijadi namanya harta. Maka bila gitu sah mas kahwin seekor ikan air. Contoh, nak faham makna harta. Isteri tu diberi seekor ikan yang dilepas di dalam sungai, maka tidak dinamakan harta. Kerana isteri itu nak makan tak boleh. Kerana barang terlepas dalam sungai. Faham lagi? Maka tidak dijadikan harta, tak sah dijadikan mas kahwin. Isteri itu diberi seekor burung yang boleh dimakan lah, contohnya, maka dijadikan mas kahwin sah. Kerana dia boleh sembelih burung tu. Tapi kalau burung tu terlepas, burung tu dia kata mas kahwin tapi duk atas tak takak lagi, tak sah. Kerana belum tentu dapat kepada isteri. Faham lagi? Tu contoh. Isteri diberi sepasang selipar yang dibeli di pasar malam dengan harga RM5 je. Maka orang boleh pakai tak selipar tu? Boleh. Tak kena paku, tak kena batu kaki. Dia panggil ambil manfaat, ambil guna. Maka sepasang selipar sah jadi mas kahwin. Hang lagi. Isteri itu diberi sebelah je selipar, tak sah jadi mas kahwin kerana sebelah bukan harta.
melainkan isteri itu kaki sebelah. Ni baru faham ulama fiqh, dia sebut panjang lebar, kita perekah je ni. Diberi secupak beras, isteri tu boleh buat nanak tak? Makan nasi kenyang tak? Maka sah secupak beras jadi mas kahwin. Isteri diberi 3 utir beras, boleh nanak tak 3 utir? Tak boleh nak nanak, tidak sah jadi mas kahwin kerana 3 utir beras bukan harta. Tak apa tu. Isteri diberi duit 10 riyal. 10 riyal tu dia boleh ambil guna tak? Boleh. Maka 10 riyal juga dikira harta. Jadi fahamlah, bukan makna pitih. Mas kahwin ni harta yang diberi oleh pihak suami kepada isteri dengan sebab berakad nikah tadi. Baik, hukum beri mas kahwin benda, hukumnya wajib. Sengaja tak beri, berdosa. Tak mampu, hutang. Hukum beri, wajib. Jadi rukun nikah, bukan. Mas kahwin bukan rukun nikah. Rukun nikah, pengantin perempuan, pengantin laki-laki, ijab dan qabul, saksi dan wali. Faham? Tu rukun nikah. Maknanya kalau tak ada mas kahwin pada ketika akad nikah, sah. Dia cerita fiqh tu. Ni nasihat ni. Kitab Muhimmah tak cerita bab fiqh. Nak suruh faham tu. Aku nikahkan akan dikau, hijab bin kelabu, dengan biru binti hitam. Aku terimalah akan nikahnya, sah. Tak sebut mas kahwin. Tu boleh ke tak? Boleh. Dah hukumnya makruh. Apa makruh? Kerana Nabi akad nikah sebut mas kahwin. Tetapi dia bukan rukun nikah. Cuma bila tidak disebut mas kahwin, hendaklah ditetapkan berapa mas kahwin selepas akad nikah. Tok Imam tanya dah berapa mas kahwin lepas sesal dah jadi suami isteri. Suami kata 1,000. Isteri setuju tak? Setuju. Wajib bayar 1,000. Lepas akad nikah tak sebut mas kahwin lagi, Tok Imam tanya berapa mas kahwin, lelaki jawab 1,000. Apa kata bukan 2,000. Lelaki kata jawab 1,000. Apa pula kata kan 2,000. 1,000 kan 2,000. Sesal tak? Tak sesal. Dah berapa kena bayar? Tengok kalau ada surat, ada bukti yang mana satu benar, maka wajib bayar tu. Umpama ada dah di dalam surat dia akan bayar 1,000 mas kahwin dan pihak perempuan sudah bersetuju, maka 1,000 je wajib kahwin. Wajib bayar. Tak ada benar sebelah pihak perempuan tu 2,000, 2,000 wajib bayar. Kalau tak ada bukti, maka kena tengok harga perempuan yang dalam kampung tu yang sebanding dengan pengantin pada hari itu. Pengantin pada hari itu tak pas SPN, hijau kampung je. Maka tengok hak kelas-kelas lain. Kalau kelas tak pas SPN, hak kerja kampung berapa? 200 saja. Tak boleh 2,000 tadi. Pasal dia balas dah ni. Faham? Tu kalau tak tetap lagi. Kalau maknanya tetap dah mas kahwinnya 1,000 atau 100 atau kau pandai lah, cuma tak sebut saja dalam akad nikah, maka tak ada masalah. Faham? Sebab sudah netak belaka dah. Bila terjadi perbalahan, qadi menjadi hakim. Bukan nafsu. Tapi hak ghalib berlaku orang sebut tak mas kahwin, sebut tak ada masalah. Cuma dalam kitab-kitab fiqh je kalau terjadi masalah. Faham? Hak ghalib kita duduk amal, orang sebut nak RM50, RM100, nak RM200, RM1,000, kau pandai. Jadi masa mana kalau sebut tunai, mas kahwin kena ada tunai situ. Tunai tu maknanya kalau mana mas kahwin dengan setandang pisang, maka tandang pisang tu kena ada depan.
majlis akad nikah. Baru sah akad dengan tunai. Tapi kalau tandang tu dak bawa lagi ada di rumah dapur atau ada pokok pisang, lepas akad nikah kek nak pergi kerat kebun, maka kena akad hutang. Gitu juga duit. Duit tu kalau bayar dengan duit, duit kena ada dalam majlis. Dia sama macam bab jual beli. Aku belilah barang ini dengan harga RM1,000 tunai. Bila sebut tunai, kena ada barang. Kalau hutang, pitih kediam. Tidak ada dalam majlis. Baik pitih ada mas kahwin dalam kereta. Akad nikah atas sejik. Akad nikah atas rumah. Pitih ada bawah rumah dalam kereta dah buat naik lagi. Faham? Mas kahwin RM1,000. Kena akad hutang. Faham lagi? Tilu biasa siru. Pitih dalam kereta. Sebelah kereta rumah. Faham tak? Tangga kereta semakar dengan tangga mocor kereta setuh dengan tangga rumah. Hutang juga dia kira. Sebab nak ambil duit tu orang kena keluar dari majlis. Bila kena keluar daripada majlis dia kira hutang. Nampak lagi? Tunai ni ada dalam majlis. Sama ada depan pengantin, depan Tok Imam atau belakang Tok Imam atau atas riba Tok Imam. Atau dalam rumah tapi jauh sikit pada Tok Imam. Dia kira dalam majlis belaka. Hak tu tunai. Ni tanya pula dah kalau cek. Cek ni kalau dia kata cek, kita tengok cek RM1,000, kita boleh ambil pitih selalu tu bit kucelah kertas cek tau. Ke kena keluar daripada rumah pergi di bank? Kena pergi di bank tau. Keluar tak daripada majlis? Dia jawab selalu dah. Tunai ke hutang? Cik jawab. Cerdik tak ada tu. Tu orang mengaji baru faham. Tak mau banyak tak faham. Kaedah. Lainkan kalau tunai cek, bila beri cek, gesek tu bit biti. Tu lain hak tu tunai. Baik, susahlah bagi fiqh sikit bab mas kahwin. Dah hantaran pula. Hantaran ni mana? Bukan masuk dalam bab hukum nikah. Tak ada. Dia adat setempat. Faham lagi? Jangan tukar. Hantaran bukan harta yang wajib diberi oleh pihak suami. Nas yang kata wajib ni di mana? Dalam Quran. Wa atuhunna sadaqatihinna nihlatan. Allah kata, dan hendaklah kamu suami-suami serahkan harta-harta yang berupa hadiah tadi kepada isteri-isteri kamu itu sebagai mas kahwin yang diwajibkan. Nampak? Jadi mas kahwin wajib. Nampak? Dah hantaran tengok keadaan negeri. Ada negeri yang tak ada hantaran mas kahwinnya. Ada negeri yang ada hantaran. Macam dengan negeri Melayu ni, di Nusantara, dia ada hantaran. Dia sama dengan Indonesia, sama dengan Thailand. Lebih kurang. Kalau belah-belah luar tak ada hantaran. India ada ke hantaran? Dia terikut-ikut. Jadi hantaran ni wajib tak beri? Hantaran ini tidak wajib beri, melainkan pihak lelaki telah berjanji. Jadi bila dia nikah, beri mas kahwin saja selesai masalah. Tetapi sebelum tu dia janji dah akan beri hantaran RM10,000. Faham tak dia? Maka RM10,000 tu wajib kena beri. Bukan kerana mas kahwin yang diwajibkan dalam Quran. Kerana kamu telah berjanji sesama manusia. Maka berjanji sama manusia wajib ditunaikan. Faham tak? Ini hukum tunai lain. Jadi wajib beri mas kahwin kerana Allah perdukan dalam Quran. Wajib beri hantaran kerana kita bicara dengan pihak keluarga perempuan. Kita tanya, dah hantar orang hanya ana pak cik. Yang kita tanya pak cik. Pak cik pun kata hantar orang gini.
Berak baru nak kata, tapi pula mak. Hoi, mak kata. Kita buat kira, tak usah kira lah dengan dia, dia tak tahu ke apa. Ni orang puan masuk capur. Atau orang 10,000 pasal dia SPM. Kita setuju tak? Kurang lah sikit makcik. Pasal SPM pun E belaka bukan A. Tak? Se je A, pendidikan jasmani. Orang bagi senang. Maka kokai setujulah 7,000. Mahal lagi. Maka wajib bayar 7,000 tu. Pasal kita pergi janji nak beri hadiah. Hadiah asal tak wajib, tapi bila kita janji nak beri, faham? Nampak lagi? Dah kita dah bayar, kita bayar mas kahwin aja tak boleh, ustaz. Kita buat macam asal dalam Islam, boleh? Silakan. Tak ada masalah pun. Bukan wajib ikut adat ke wajib? Tak. Tapi kalau kita tak mau ikut adat, kita khabar pada pihak pengantin perempuan. Kita dah buat hantaran-hantaran ni, kita beri mas kahwin je. Pihak perempuan kata anda, kata bukan anda lah, dia molek je. Maka sesat tak masalah. Sesat. Tapi kalau pihak perempuan kata tak boleh, mas kahwin syukur tu, hantaran ni adat kena buat. Tak mau buat nanti, kita mau buat. Ya, mau buat. Tak mau buat, kita tak setuju nikah dengan anak kita. Sesat masalah. Nikah dengan janda lain pula. Tak? Jadi bila kita tak mau ikut bakal hantaran, biarlah dua-dua pihak bersetuju. Faham tak? Ni kita tak mau ngata. Pihak perempuan nak hantaran. Lepas tu balok. Mu carilah pengantin yang keluarganya tambah hantaran. Susah masalah. Jangan awak kerak-kerak kita seorang je. Cuma pihak perempuan, jangan awak sombong sangat. Istimewa pula bila bakal pengantin lelaki tu orang yang baik-baik. Faham tak sikit-sikit kita tak? Mana hantaran mana. Lepas tu berapa bekas pula kalau hantaran wajib? Tak bekas-bekas. Hak tak mau janji buat kira cara. Tu tak masuk dalam bab agama tu. Hak agama kata wajib bayar mas kahwin dengan sebab akad nikah. Hantaran tu adat yang berlaku dalam kaum Melayu. Dah mesti setuju buat 5 bekas. Hantaran tak mesti duit. Cuma biasa orang buat duit. Lepas tu ada hadiah lain. Hantaran kalau piti berapa? 10,000. Lepas tu kasut pasang. Lepas tu alat make up. Umpamanya. Baik, kalau kata hak lain-lain hadiah bekas-bekas tu tak termasuk dalam perbincangan, maka hak mukan janji ia dah nak 10,000 tu saja, maka bekas tu tidak dikira hantaran, dikira hadiah saja. Tapi kapung-kapung ni kadang lain, kapung ni lain tau. Kapung ni lain. Ini banyak peseng pula. Orang suka sakit pasien lain kena balik. Orang kipso lain pula kira. Orang marang pasien lain. 1,000 kapung 1,000 peseng. Jadi balik kita pada mas kahwin, jangan kita letak harga yang tinggi-tinggi. Adapun pihak lelaki sunat bermurah hati, iaitu memberi lebih daripada biasa. Kalau biasa-biasa rupawan gitu lah kapung tu, kelas gitu botok-botok pendek gitu 500 ke, biarlah 1,000. Tak? Biar mana sebab dikira mencari kebaikan.